Jadi video kali ini adalah kesinambungan video daripada video yang lepas. Video yang lepas saya telah berkongsikan berkenaan dengan memilih tajuk FYP Final Year Project daripada supervisor. Jadi kepada sesiapa yang belum lagi tonton video tu, boleh tonton. Saya ada share link di sebelah atas sini. Dan untuk video kali ini adalah berkenaan dengan macam mana kita nak propose tajuk kita sendiri, tajuk pelajar sendiri. Pelajar tu dia nak propose tajuk dia sendiri. Ini mungkin kerana di fakulti pelajar berkenaan, sistem dia memang student tu yang kena propose. Yang pertama. Yang kedua, mungkin ada pilihan. Ada pelajar yang boleh pilih tajuk daripada supervisor dan juga ada pilihan untuk pelajar propose sendiri. Ataupun yang ketiga adalah supervisor itu sendiri. Sebagai contoh, pelajar tersebut dah berjumpa dengan pensyarah yang beliau ingin jadikan sebagai supervisor FYP, dan pensyarah berkenan kata okey, boleh buat FYP dengan saya, tapi awak kena propose satu tajuk dan kita akan bincang kemudian. Jadi di sini saya nak bangkitkan beberapa perkara utama. Okey, yang pertama sekali adalah kita nak propose kepada siapa tajuk FYP ni. Sudah pastilah kita nak propose kepada pensyarah yang kita ingin jadikan sebagai supervisor kita. Jadi perkara paling utama adalah dapatkan info dulu berkenaan dengan bidang pensyarah berkenaan, supaya tajuk FYP yang kita nak propose adalah sama bidang dengan pensyarah tersebut. Jadi tak adalah nanti pensyarah tu kata, oh ini bukan bidang kajian saya cadangkan buat dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Dan yang kedua, ini perkara yang sangat penting yang mesti diketahui oleh pelajar sekalian, iaitu nak propose tajuk, nak buat tajuk FYP ini mestilah melalui hasil pembacaan, sama ada daripada report-report yang telah lalu ataupun daripada research artikel. Ini adalah sangat utama sebab ada pelajar yang fikir nak propose tajuk ini macam kita duduk tepi tingkap ke sambil minum kopi, tea dan sebagainya, dan fikir apa aku nak buat untuk final year project aku ni, kalau buat macam tu confirm tajuk yang dicadangkan itu sama ada tak menepati level final year project, level degree, ataupun yang kedua terlalu besar, terlalu ambitious. Dan saya akan tunjukkan dalam video ini cara yang paling mudah. Kalau ikut cara ini, mungkin dalam beberapa minit pun you boleh come out dengan satu tajuk final year project yang setaraf dengan level degree masing-masing. Okey, so ini adalah contoh. Katakanlah ada pelajar tersebut dia nak propose tajuk final year project dengan saya, dengan dipemilih saya sebagai salah seorang supervisor. Okey, ini sebagai contoh lah, tapi dalam hal yang sebenar untuk student saya yang akan bagi mereka tajuk. Tapi katakanlah anda pun mencari maklumat berkenaan dengan pensyarah yang anda nak jadikan sebagai supervisor. Jadi maklumat ni kebiasaannya di website universiti masing-masing. Jadi anda pergi kepada field of expertise, sebab nak tengok bidang kepakaran ataupun bidang kajian. Jadi anda tengok kepada field of expertise ataupun areas of research interest. So daripada sini anda dapat tahu bahawa pensyarah ini bidangnya adalah bidang electrical dan elektronik, power system, renewable energy, voltage stability, electrical power system, ada berkenaan dengan AI, dengan graphical user interface. Jadi anda kena pastikan kiranya anda nak propose tajuk final year project dengan pensyarah ini, maka pastikan bahawa tajuk proposal anda berkenaan dengan bidang-bidang yang inilah. Dan untuk kali ini saya akan pilih photovoltaik, ataupun PV, ataupun yang dipanggil tenaga solar, tenaga suria. Satu proses untuk menjana tenaga elektrik daripada cahaya matahari. Jadi seperti yang saya katakan tadi, caranya adalah melalui pembacaan sama ada final year report yang lepas ataupun daripada research article. Jadi untuk contoh dalam video ini saya akan gunakan previous final year report. So nak dapat kat mana? Website universiti masing-masing. Sebagai contoh universiti saya UTSM, jadi saya tunjukkan contoh di UTSM lah. So kita ada ETCs collection, so kita boleh ambil undergraduate project report. Tapi fakta yang menarik adalah kalau anda nak propose tajuk, propose topik, tidak terhad kepada undergraduate sahaja. Boleh sama ada peringkat master PhD pun boleh. Sebab apa? Sebab dari segi topik yang sama, sebagai contoh topik fotovoltaik, topik adalah sama je untuk sama ada level diploma ke, degree ke, master ke, PhD ke, topik yang sama, tajuk boleh jadi similar. Cuma yang membezakan level tu adalah dari segi, sebagai contoh,
dari segi analisis lah. Sudah semestinya untuk level master ataupun PhD analisisnya lebih mendalam berbanding level degree, tetapi topiknya sama. Jadi untuk nak mencari tajuk, untuk nak propose tajuk, tidak kisah, tidak terhad pada undergraduate, yang lain-lain nak tengok pun boleh. Jadi contohnya kita ambil yang ni lah. Okay, untuk contoh video ni kita ambil undergraduate project report, okay, and then kita log in. Okay, ini akaun pelajar masing-masing lah. Setiap pelajar universiti berkenaan dia ada akaun masing-masing. Okay, dan kita pun search. So kita contohlah kita prediction photovoltaic. Okay, sebab tadi saya ada type di sini yang tajuk kajian yang kita nak cari tu berdasarkan bidang pencerah yang kita nak jadikan sebagai supervisor, dan akan keluar. So akan keluar. Okay, so kalau ini contohnya yang buat topik pasal prediction photovoltaic ada 4. Okay, so pilih je mana-mana. Tapi kalau untuk anda sendiri, anda boleh ambil masa untuk cek satu-satu ataupun nak filter lebih lagi pun boleh. Okay, tapi untuk contoh ini, untuk cepat saya pilih yang inilah. Okay, daripada Cempaka Amalin Mahazir ni. Okay, tajuknya adalah Photovoltaic Power Output Prediction Using Graphical User Interface and Artificial Neural Network. Jadi perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah baca dulu abstrak. Okay, baca dulu abstrak, dapatkan apa yang projek ini lakukan. Okay, baca abstrak je, sebab itu abstrak ini sangat-sangat penting. Jadi bila anda baca abstrak ni, anda dapat tahu, okay, this project focus on development of GUI and artificial neural network for prediction of photovoltaic PV output. Okay, bila anda baca, of course akan ada terms ataupun jargon-jargon yang anda tak familiar. Mungkin ada yang tak familiar dengan GUI contohlah, ataupun tak familiar dengan ANN. Tak apa, jangan takut, jangan bimbang. Ini adalah perkara normal. Anda baru je nak buat final year project, baru nak buat ni, bukannya dah pernah buat. Jadi kalau ada yang tak familiar, kalau anda gunakan Google Chrome, right click sahaja and just search. You search and dapat tahulah apakah itu GUI. Okay, GUI ni sebenarnya benda-benda ni. Okay, kalau anda baca, GUI ni adalah satu user interface yang mana pengguna masukkan value tertentu, bila klik enter dan sebagainya akan keluar value ataupun result tertentu. Okay, kalau tak familiar dengan ANN pun sama. Okay, right click sahaja dan dapat tahu secara gambaran awal je, tak perlu tahu secara detail, sebab anda akan belajar detail bila anda dah mula buat final project nanti. Okay, dia nak developkan GUI sebab dia nak predict, dia nak meramalkan output berapakah watt, okay, output power daripada PV panel. So kalau anda baca lagi, sebab PV panel ni, okay, output dia bergantung kepada pelbagai benda, terutamanya daripada cahaya matahari inilah. Okay, sun radiation. Kalau ada cahaya matahari yang baik, PV panel tu boleh keluarkan output yang baik. Kalau tak ada cahaya matahari ataupun malam, dia tak keluarkan apalah. So kalau mendung macam mana? Kalau tengah-tengah mendung, tak terlalu cahaya matahari, tak ada sangat, ada sikit, so berapa output daripada PV panel akan keluar. So itulah yang projek ni nak lakukan. Dia nak developkan satu GUI yang boleh bantu meramalkan di samping menggunakan ANN. Okay, so anda dah rasa, okay, aku nak buat inilah, aku nak buat topik ni lah, aku minat. AI sekarang ni, AI dengan komputer ni sekarang adalah trend sekarang, pembincang. Okay, so anda hanya perlu, bolehlah download. Okay, boleh download di sini. Bila dah download, buat fast reading sahaja, janganlah baca page by page. Kalau minat boleh, tak ada halangan lah. Cuma kalau anda nak cepat hasilkan tajuk, maka buat fast reading. Okay, buat fast reading, tengok macam mana dia. Sebagai contoh, ini dia buat GUI, so tengok macam mana dia design GUI, dengan ANN. Sebagai contoh, oh nampak menarik lah, nampak okey. Yang paling utama saya nak tunjukkan adalah chapter 5, conclusion and recommendation. Jadi anda boleh tengok di sini, the following suggestion have been made for potential future enhancements in this research. Maksudnya apa? Maksudnya kalau anda nak teruskan kajian ini, anda nak teruskan projek ini, anda nak buat final year project dalam bidang yang sama dengan bidang kajian ini, maka ini adalah cadangan-cadangan yang anda boleh gunakan. Saya nak tunjukkan yang nombor 4 ni. Okay, sebab apa? Bila anda dah baca, buat fast reading di dalam report ini, anda dapati bahawasanya
GUI yang dihasilkan itu adalah MATLAB application. Maksudnya orang tu perlu ada MATLAB barulah boleh gunakan GUI ini. Dan cadangan daripada penyelidik ini untuk the future, buatlah dia sebagai stand alone application. Maksudnya dia application sendirilah, yang orang yang tak ada MATLAB pun boleh gunakan application yang telah dihasilkan. Okay, so jadinya untuk you punya tajuk, jadi dalam contoh ini saya paste di sini adalah photovoltaic power output prediction using GUI and artificial neural network. Dan anda pun dah baca dah dia punya cadangan dia tadi, cadangan nombor 4, di mana dia mencadangkan supaya jadikan dia sebagai stand alone application. Jadi anda boleh type di bawah tajuk tadi, tajuk anda, iaitu development of a stand alone application for predicting photovoltaic power output. Jadi dah ada satu tajuk. Bukan saja anda dah ada satu tajuk, malah anda tahu apa perkara yang anda tuliskan. Maksudnya photovoltaic power output ni anda dah tahu dah. Sebab apa? Sebab ada, you dah refer dah dalam report tadi, you dah buat fast reading dah tadi. So stand alone application pun you dah tahu, application ni pun apa you pun dah tahu. Okay, ada berkenaan dengan ANN ni, ini terpulang. Anda nak teruskan berkenaan dengan ANN pun boleh, ataupun nak fokus kepada development of application pun boleh. Sebab itu pentingnya berbincang dengan supervisor. Ingat, final year project ini kita yang buat final year project, bukan final year project yang buat kita. Jadi pulang kepada kita dengan syarat kita dah discuss dengan supervisor kita nak buat yang mana. Jadi sekarang ini anda dah ada satu tajuk yang anda boleh propose kepada supervisor anda.